Hai Putri, hai Fatih Muda, hai Rehai. Okay, hai Ria. Oh, hai Ria dia siap. Hai sir. Macam tu Waalaikumsalam Nurul Alisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi semua. Selamat pagi Malaysia. Salam mesra buat semua pelasian tingkatan 1 yang dikasihi lagi dirindui semuanya. Apa khabar? Sehat ke tidak? Sehat ya. Halo Dinas. Halo semua. Dah makan ke belum? Adakah kamu semua sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Tengah makan, Mak Ai. Jumpa lagi ni. Ya, betul, jumpa lagi kita pada hari ini yang pun tak pasti dah hari ke berapa. Dah berapa kali kita jumpa dalam cuti sekolah ni. Esok jumpa lagi. Dia tak sempat nak rindu, tak sempat nak sakit. Dah jumpa, alhamdulillah ya. Semalam kita jumpa, hari ni kita jumpa, esok pun ada lagi kalau tak silap saya. Okey, sehat saja seperti biasa. Dari semalam sampai ke hari ni sehat. Cuma hari ni macam dia kacak dia lebih sikit lah. Tiba sebab pagi lagi kan, aura yang positif, aura yang penuh bersemangat. Okey, pada hari ini seperti biasa kamu akan bersama-sama dengan saya selama 1 jam ya, bermula dari pukul 11.30 pagi hingga pukul 12.30 tengah hari. Dan seharap kamu semua sudah bersedia, sudah muat turun bahan pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Yang mana kalau kamu perasan, okey, yang kita akan gunakan hari ini dia ada 3 tajuk. Dia ada kesinambungan yang semalam, pemahaman petikan, lepas tu ada sintaksis, lepas tu ada karangan. Betul tak? Okey, jadi nota tu kita akan gunakan untuk hari ini sampailah esok. Sebab katanya esok kalau kamu tak jemu, kalau kamu tak pengsan dan kalau kamu tak bosan, harap-harapnya taklah. Kamu akan berjumpa dengan saya lagi. Jadi saya combine terus semua latihan tu. Okey, seperti biasa, kalau ada sebarang pertanyaan berkaitan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, boleh terus tanya ya. Jangan malu, jangan segan. Okey, dan untuk hari ini, kita akan mulakan topik kita dengan pemahaman petikan, tapi soalan yang lain. Okey, untuk nota ataupun latihan yang semalam, kamu dapat dah jawapan? Kalau kamu cek dekat bank notes tu, adakah sudah ada dalam tu? Sintaksis tu macam mana kita akan belajar nanti. Sudah dapat yang semalam punya kan. Tapi saya rasa macam tak puas hati. Bukan tak puas hati apa. Okey. Kita macam nak buat lagi, kita nak kukuhkan lagi pemahaman kita. Okey, berkaitan dengan latihan berkaitan pemahaman petikan ni. Sebab masih ada lagi yang kurang faham, masih ada lagi yang macam tertanya-tanya cara nak mencari jawapan berdasarkan petikan. Jadi kita akan buat sama-sama, dan kalau yang dah biasa dengan kelas, ada tak dekat sini, dia mungkin dah buat latihan pemahaman petikan ni. Tapi untuk yang belum kebanyakannya ada yang belum sebab mungkin bersama ataupun belajar dengan cikgu lain kan. Kita akan tengok sama-sama ya. Okey. Jadi kita belajar sama-sama untuk kita mantapkan lagi pemahaman, sebab lepas ni saya dah takkan ajar pemahaman petikan lagi, faham? Supaya mudah untuk kamu bawa sehingga ke tingkatan 2 nanti, tingkatan 3 nanti. Okey. Untuk latihan pemahaman petikan ni, okey, ada latihan 1, ada latihan 2, betul tak? Okey. Boleh tak kita skip latihan 1 ni? Kita buat latihan 2. Okey, kita tengok latihan 2 muka surat 4. Boleh ke? Kamu tengok pemahaman petikan latihan 2. Latihan 1 tu nanti saya akan sediakan jawapan sebab bentuk tu dia sama je macam yang semalam punya. Hari ni kita nak tengok bentuk petikan ataupun bentuk bahan yang berbeza. Ya, boleh ke tidak? Jadi kamu tengok latihan yang kedua, terus skip. Latihan 1 tu kita tak perlu tengok, kita tak perlu bincangkan. Nanti sesediakan jawapan, kamu hanya perlu apa? Hanya perlu buat semakan sahaja. Boleh ke? Boleh. Okey, jadi kita akan tengok sama-sama dalam latihan 2 dahulu ya. Iaitu soalan berkaitan apa? Topik dia masih lagi pemahaman.
Okey, pemahaman petikan. Cumanya bentuk petikan ataupun bentuk bahan yang dia berikan ni berbeza. Jadi kita akan tengok sama-sama dekat sini ya. Okey. Sekarang kita tengok untuk latihan 2 ni. Semalam ada yang bertanya kepada Sir. Sir, kalau petikan tu dia akan bagi cerita biasa je ke? Okey. Untuk petikan ni, sememangnya asas dia ialah berkaitan sesuatu cerita yang mempunyai tema yang sama. Macam yang kita dah tengok semalam kan. Okey, latihan 1 pun sama juga. Untuk bentuk soalan yang lain, ada juga bentuk petikan yang diberikan berdasarkan apa? Dia campur berdasarkan puisi. Contohnya macam sajak, pantun, ya, syair. Dan juga ada juga petikan yang macam biasa. Kalau kita tengok di sini, petikan yang dipetik daripada novel. Okey? Alright. Dan ada juga bahan, dia bahan biasa sahaja tapi bahan dia berbentuk grafik. Yang mana grafik tu dia ada berikan perkataan, dia ada berikan maklumat. Tetapi katakanlah, Sir, adakah 3 bahan itu dia berbeza tema dia? Jawapannya tidak. Okey, tema dia tetap sama. Bahan 1, bahan 2, bahan 3, tema dia sama. Kalau bahan 1 cerita pasal patriotik, bahan 2 dan 3 juga cerita pasal patriotik. Kenapa ada sampai 3 bahan? Sebab ada yang bertanya semalam, Sir, 2 bahan je ke? 3 tak mungkin ke? Boleh juga mengandungi 3 bahan. Okey? Tapi bentuk soalan dia tetap sama. Alright. Boleh kita teruskan lagi? Boleh ya? Okey. Kita tengok sama-sama dekat sini. Kita tengok soalan dia dulu. Macam yang saya ajar semalam, kita tengok soalan. Okey. Maksimum berapa bahan? Maksimum 3 bahan saja, Sarah. Yang mana bahan dia tu ada maklumat ataupun perkataan. Boleh seminum tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Air sirap. Alright. Nak mudahkan kamu faham bahan tu berkaitan apa ya, ahli syuhada? Kita tengok soalan dia dulu untuk kita dapatkan apa? Kita dapatkan kata kunci Dania. Semalam memang feeling minum air. Hari ni pun feeling juga. Sebenarnya setiap kali minum air saya akan feeling dia. Dia nak menikmati rasa air tu ya. Sebelum tu nak tanya, ada dekat tempat dia yang hujan ke sekarang? Kalau dekat KL panas. Dah berapa hari dah tak hujan. Semalam tak hujan, kemarin pun tak hujan. Ada yang tempat hujan. KL tak, betul. KL tak hujan sekarang ya. Pukul 8 tadi hujan. Masih sejuk. Sejuk je kan, pagi-pagi bangun tidur hujan. Okey, kepada yang hujan, yang mungkin hujan lebat turun di tempat dia, semoga dipermudah kamu punya urusan ya. Diberikan kemudahan, stay safe, pergi ke tempat yang selamat ataupun ke tempat yang lebih tinggi ya. Okey, risau sebab sekarang musim banjir. Jangan main-main sangat air tu. Sebab tengok ada video yang ada haiwan yang nak tumpang bot tu lah, ada anaconda lah, ya, risau ya. Okey, jadi kita tengok jom soalan sama-sama. Kita lihat soalan terlebih dahulu untuk kita dapatkan hint dia. Kita nak dapatkan kata kunci sebenarnya apa yang soalan mahukan. Alright, kita tengok soalan yang pertama. Soalan 1 terlebih dahulu. Okey, berdasarkan bahan 2 di atas, nyatakan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa sayang akan negara. Okey, soalan 1 dia berdasarkan bahan, betul? Tak kiralah bahan 1 ke, bahan 2 ke. Kalau ada 3 bahan, tiba-tiba dia cakap dekat sini berdasarkan bahan 2 dan bahan 3. Maknanya jawapan kamu hendaklah berdasarkan 2 bahan ni sahaja. Bahan 1 kalau saya letak jawapan dia, adakah dapat markah? Jawapannya tiada markah. Faham? Kalau dia minta bahan 2 sahaja, ambil daripada bahan 2 sahaja. Dia minta bahan 3 sahaja, ambil daripada bahan 3 sahaja. Dia minta dua-dua, ambil daripada kedua-dua bahan. Faham ke tidak? Faham. Sebab tu kena baca soalan, kena fahamkan ya. Okey. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa sayang akan negara. Dekat sini soalan dia soalan kebat ke? Bukan kebab ya, tapi saya akan pastikan petang ni saya cari kebab. Ambil gambar siap-siap, esok tunjuk kat kamu. Okey.
Cara-cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa sayang akan negara. Dia bukan soalan kebat. Kamu kena buat apa? Kena cari berdasarkan bahan. Katakanlah, sir, saya ni kadang-kadang terlebih rajin, sir. Minda saya pagi-pagi ni aktif. Saya nak buat jawapan sendiri, tapi jawapan saya tu logik, takkanlah salah, sir. Walaupun jawapan kamu logik, okey, tetapi kamu gunakan idea sendiri, tidak mengikut isi daripada bahan, makanya tiada markah akan diberikan. Sia-sia di situ, faham? Kalau 3 markah saya boleh dapat berapa? Saya dapatlah 1 markah. Markah apa? Markah penulisan ayat tu saja. Markah isi tiada. Okey, faham ke tidak? Faham. Alright. Boleh kita teruskan lagi? Boleh ya? Okey, kita teruskan lagi. Nombor 2. Yang ini tak boleh jawab dulu sebab kita kena tengok bahan dia terlebih dahulu. Okey, soalan 2. Berikan 2 nilai yang terdapat dalam bahan 1. Lah dia tanya pasal bahan 1 je. Tapi dia tanya apa? Dia tanya nilai. Tahu ke tidak nilai tu apa dia? Pernah dengar nilai? Nilai tahu kan? Yang kita pergi tempat untuk beli kapet tu. Tahu? Biasa mak-mak shopping kapet tu. Ya, itu nilai. Bukan. Okey, nilai murni ni apa dia? Nilai murni ni sikap ataupun sifat yang baik. Ya, sikap positif. Nilai murni lah sikap yang baik. Bila sebut nilai je, dia mesti benda yang baik. Sikap yang baik. Ya. Okey, sikap positif. Boleh nampak tak tulisan saya? Kenapa F dia jadi macam tu? Okey, sikap positif yang boleh dicontohi. Boleh dicontohi. Biasanya kalau sikap yang baik ni semua boleh dicontohi kan? Tapi dia nak berdasarkan apa? Dia nak berdasarkan bahan saja. Saya tak ada printer, sir, kena salin ke? Buatlah catatan kamu, tak ada masalah. Ya, kalau ada printer, boleh cetak, boleh terus conteng. Katakanlah saya tak ada printer, sir, tak apa, kamu buat dalam catatan yang sendiri. Ataupun mungkin dari komputer tu kamu boleh terus type ke, kan? Okey. Jadi kita tengok dekat sini, dia nak 2 sahaja. Tak boleh reka sebab berdasarkan bahan 1. Okey. Soalan yang ketiga. Kita tengok soalan ketiga. Usaha menyuburkan rasa cinta akan tanah air telah memberikan pelbagai kesan terhadap pembangunan negara. Bagi kesan. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan tersebut? Ini soalan apa? Soalan K5. Kenapa? Sebab dia tanya pendapat kamu. Dia minta pendapat kamu. Okey, kesan ni kesan yang baik ke, sir? Soalan yang bagus. Okey, kesan, apabila sebut kesan-kesan dalam bahasa Melayu, dia ada 2 jenis. Satu kesan baik, satu kesan buruk. Tapi kat sini dia minta kesan saja kan? Tak kisahlah kamu nak letak baik, okey, kesan yang baik ataupun buruk. Buruk pun dikira sebagai kesan juga. Impak daripada sesuatu. Okey, tapi kat sini kita tengok, dia kata menyuburkan rasa cinta. Menyuburkan ni maksudnya menyemai, menanam rasa cinta dalam diri. Supaya kita buat program, kita rasa macam cinta akan negara. Itu maksud menyuburkan, ya. Jadi kalau menyuburkan rasa cinta akan tanah air, dia akan memberikan kesan apa? Kesan yang positif lah. Jadi kamu kena buat apa? Kena buat kebaikan. Okey, tengok kepada konteks ayat tersebut. Kalau dia kata, kalau dia kata menyuburkan rasa cinta akan tanah air, dah terang benderang dekat situ. Apa yang perlu kamu lakukan ialah nyatakan faedah. Okey, dia punya kebaikan dia, faedah, manfaat dan sebagainya, ya. Okey, dia punya kebaikan, faedah, okey, apa yang kita dapat, benda-benda yang baik, manfaat, sama je kata kunci dia tu. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ini? Ada soalan? Tiada soalan. Kalau tiada soalan, boleh kita teruskan. Barulah kita tengok bahan dia. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dah apa yang soalan dia nak.
Okey, kita tengok bahan dia. Bahan yang pertama, bahan satu, dipetik daripada sajak Ku Cari Damai di Sini dalam antologi by Budi Indah Bahasa tingkatan 2. Walaupun macam saya tak belajar pun sajak ni. Tapi sajak tu juga kamu kena faham apa maksud yang hendak disampaikan. Ya. Dia boleh keluarkan apa-apa sahaja bahannya. Bahan daripada apa? Daripada sama ada rekaan ataupun daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey. Sekarang kita tengok sajak ni. Ada tak sesiapa yang ingin bersajak dekat sini? Boleh sebutkan saya ataupun nak baca ke? Kalau bersajak lagi bagus. Tak pandai. Iman tak mahu. Selah bersajak kata Nia. Aduh, Iman nak ke kita bagi Iman Natasha? Iman ni bagus ni. Dia macam aktif ya. Lagi-lagi waktu pagi. Okey, tak apa, kita dengar Iman bersajak. Iman Natasha. Mana Iman? Iman dia je angkat tangan. Halo Iman. Hai sir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iman. Dah sarapan ke belum? Belum. Kenapa belum? Diet? Tak rasa lapar. Samalah. Okey. Jadi dah lapar baru makan Okey Iman, boleh sajak ke Iman? Boleh kot, kita try Kita try. Okey Iman, silakan rangkap pertama Iman. Ku cari damai di sini, di tanah subur, makmur dan merdeka. Yang menyilau dan merdeka. Antara realiti dan mimpi, membebat perasaan dan kehidupan. Dengan sejarah persaudaraan, mengikat naluri kemanusiaan. Not bad. Wow, okey, rangkap kedua Iman. Ku cari damai di sini, cinta dan jati diri, bersemarak di dalam sukma dengan kasih sayang, bersemadi di naluri. Oh, okey, nice. Terima kasih Iman Natasha. Sungguh bersemangat ya, walaupun belum sarapan lagi ada orang kata Iman, smart Okey. Sajak ni, jom kita tengok. Sajak apa? Sajak berkaitan dia mencari kedamaian. Kedamaian di tanah air sendiri ya. Ku cari damai di sini, di tanah subur, makmur dan merdeka. Yang menyilau dan merdeka. Antara realiti dan mimpi membebat perasaan kehidupan dengan sejarah persaudaraan mengikat naluri kemanusiaan. Ku cari damai di sini, cinta dan jati diri bersemarak di laman sukma dengan kasih sayang bersemadi di naluri. Gitu. Okey. Itu antara contoh sajak. Sajak ni sesuka ke sajak? Pernah lah masuk pertandingan tingkat kebangsaan Come on, sajak, pidato, makan dancer kot. So tak makan nasi. Makan sajak hari-hari. Tak adalah. Tapi just sebab minat je. Jadi kamu kalau ada minat, kamu boleh mendalami apa? Mendalami sajak ini. Boleh masuk pertandingan. Pertandingan peringkat sekolah pun cikgu akan nampak bakat kamu. Betul? Macam Iman dia suka sajak dari darjah 2. Teruskan Iman. Boleh diasah, boleh digilap tu. Dah ada dah dia punya intonasi tu. Nak cuba sajak kat sekolah. Betul Sarah? Kalau macam ada pertandingan sajak je, jumpa cikgu sekolah kamu. Cikgu, saya nak masuk pertandingan sajak. Ada bakat ke tak ada bakat ke, tolak tepi. Yang penting mencuba. Betul? Macam tu juga dalam pelajaran. Contoh, saya tak ada bakat dalam matematik. Habis tak payah belajar. Tak payah cuba. Kena mencuba. Betul? Betul. Okey. Yang ini merujuk kepada apa nama? Dia mencari damai ni maksudnya dia merujuk kepada tanah air dia lah. Tanah air dia, yang mana tanah air dia ni telah mencapai kemerdekaan. Okey. Bahan yang kedua. Bahan yang kedua tak payah sajak. Tapi dia ambil petikan daripada sebuah novel sahaja. Siapa nak baca sajak yang kedua ni? Ada tak yang nak baca? Sebelum kita tengok satu persatu apa isi yang diberikan. Danish nak baca. Danish MRSM. Okey. Danish MRSM B. Bentong B tu. Hello Danish.
Hello, sir. Apa khabar Danish? Baik, baik. Baik, kacak. B Bentong kan? MRSM Bentong kan? Bukan, sir. Bukan. Habis tu apa? Betong. Betong, Sarawak sana. Ah. Oh, Betong. So Danish ada dekat Sarawak lah ni. Okey Danish. Betong. Okey Danish. Danish yang semalam tu kan Danish? Oh, ya Allah, lain macam. Pagi dengan malam. Yang semalam baru ingat. Oh, Betong Sarawak. Okey. Danish, cuba baca petikan ni Danish. Abah tak kisah kalau kau sudah nekat mahu jadi atlet. Barangkali itu juga suatu sumbangan kepada bangsa dan negara. Ujar Abah sebelum menyambung. Tapi kau peliharalah syariat dalam bersukan. Syukur, kini wasiat Abah masih saya pelihara. Janji itu masih saya genggam erat. Sehingga sekarang. Hanya saya satu-satunya pemain lelaki Muslim yang menutup aurat di gelanggang pada peringkat antarabangsa. Okey, terima kasih Danish. Jelas dan terang-terang, tak ada gangguan Okey, MRSM Betong. Sebab kalau dekat Malaysia, dekat Pahang dia ada Bentong, betul tak? Okey, terima kasih Danish. Mesti dak-dak pandai ni. Alright, yang ini dia cerita pasal dia membawa nama negara lah. Okey, sebelum tu ada yang bertanya, Sir, Sukma ni apa dia, Sir, di Lakman Sukma? Okey, Sukma ni, pernah dengar tak perkataan Sukma? Yang ini kamu boleh gunakan tau dalam karangan. Sukma ni dia merujuk kepada jiwa. Okey, jiwa dan raga. Jiwa. Okey, jiwa ataupun apa? Ataupun kita boleh katakan dia sebagai nyawa. Jantung kita ni. Jadi kalau bersemarak di Laman Sukma, maksudnya cinta dan jati diri bersemarak tu maksudnya dia sentiasa ada dalam jiwa dia. Dia berbeza dengan Sukan Malaysia tu. Itu Sukan Malaysia, Sukma. Itu akronim. Tahu akronim? Singkatan daripada Majlis Sukan Sekolah Malaysia, Sukma. Itu Sukan Malaysia. Jadi Sukma. Ini dia kata nama am sahaja, merujuk kepada jiwa ataupun hati. Okey. Jadi dekat sini bersemarak dalam Sukma, dekat laman tu maksudnya satu bahagian, satu kawasan yang luas. Gitu. Okey, yang ini petikan ni dia ambil sikit je. Dia ambil sikit yang mana dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dia macam semangat patriotik lah, membawa nama negara. Okey, seterusnya ada satu grafik dekat sini. Perasan tak? Okey, grafik pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Mengkibal Jalur Gemilang 2015. Ini pun berkaitan dengan semangat patriotik, betul? Berkaitan kenegaraan. Okey. Jadi kita tengok sama-sama apa yang sama antara ketiga-tiga bahan ni. Okey, antara ketiga-tiga bahan ini dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada semangat patriotik dan juga jati diri dalam diri terhadap sesebuah negara, ya. Okey, kita tengok soalan dia. Soalan dia apa dia? Berdasarkan bahan 2 dan bahan 3, nyatakan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa sayang akan negara. Alright, kalau kita tengok petikan daripada bahan yang kedua, okey, petikan ini dia cakap apa? Abah dia tak kisah kalau sudah nekat mahu jadi atlet. Maksud dia si anak tu dia nak masuk pertandingan badminton. Jadi apabila masuk pertandingan badminton mewakili negara lah. Lepas tu ayah dia cakap itu sumbangan kepada bangsa dan negara. Nampak? Jadi abah cakap apa lagi? Kau peliharalah syariat dalam bersukan. Maksud dia walaupun bawa nama negara, kena jaga jati diri. Ada persamaan kan dengan bahan 1. Okey, jati diri terhadap negara. Jangan buat bukan-bukan yang boleh mencemarkan nama negara. Lepas tu dia cakap dekat sini, menutup aurat di gelanggang pada peringkat antarabangsa, ya, dalam permainan badminton lah. Okey. Jadi dekat sini apa yang penting ialah pelihara syariat dalam bersukan. Ini poin dia untuk soalan yang pertama. Okey.
Maksud dia mempunyai jati diri walaupun melakukan aktiviti sukan. Okey, seterusnya bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga apa dia? Ada dua maklumat. Biasanya kalau grafik ni, dia bagi perkataan ataupun dia bagi maklumat dekat situ. Maklumat tu dia adalah straight to the point dalam bahasa Inggerisnya. Maksudnya dia terus menuju kepada apa yang dia nak, apa yang sepatutnya ya. Okey. Jadi kita dapat 2 point dekat sini, ada 2 isi. Iaitu yang pertama pelancaran bulan kebangsaan. Yang kedua kempen Kibar Jalur Gemilang. Tahun ni tak payahlah ambil. Kita ambil dia punya aktiviti sahaja. Faham? Okey, jadi kita tengok sama-sama cara menjawab soalan. Okey, untuk menjawab soalan ni, kita nak buat bahan yang kedua dulu ke bahan ketiga? Kena asingkan ya, buat bahan 2 dulu. Okey, mantap. Kita buat bahan 2 dahulu. Let's go, kita tengok sama-sama Okey, nak pilih warna apa? Warna alright. Jom kita buat sama-sama Okey, permulaan jawapan apa dia? Berdasarkan. Nampak ya? Okey, berdasarkan bahan 2. Alright. Cara yang dapat dilakukan. Cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan. Kita ambil daripada soalan permulaan jawapan tu ya. Okey, untuk menunjukkan rasa sayang akan negara adalah apa? Dengan buat apa? Adalah dengan kita tengok memberikan sumbangan kepada bangsa dan negara. Memberikan sumbangan kepada negara melalui aktiviti apa? Aktiviti bersukan. Okey. Adalah dengan memberikan sumbangan kepada negara melalui aktiviti kesukanan. Itu dia. Kita rasa sayang kepada negara, maksud dia apa? Berikan sumbangan melalui aktiviti kesukanan. Kita ada bakat dalam sukan. Jadi apabila ada bakat dalam sukan, kita boleh apa? Kita boleh mewakili negara dalam bidang sukan, apa-apa saja bidang sukan yang diceburi. Okey? Settle bahan yang kedua, dia ada satu je. Mewakili negara dalam aktiviti sukan boleh ke tidak? Boleh. Betul tu. Tak salah pun. Okey, dah settle bahan yang kedua, kita buat bahan yang ketiga pula. Okey, sekejap kalau gelapkan, nampak? Okey, bahan yang ketiga pula, ayat yang sama. Macam yang saya cakap semalam, jangan gunakan, elakkan gunakan apa? Manakala. Sebab manakala tu apa? Manakala tu merujuk kepada kata hubung. Okey, sekejap Alright, kalau sedekatkan boleh nampak tak? Boleh, ya Allah. Senang. Okey, dekatkan sikit. Barulah yang dekat kita dekat-dekatkan. Yang dekat kita rapatkan. Betul lah tu. Alright. Ni jawapan dia ya. Okey, lepas tu berdasarkan bahan ketiga pula. Berdasarkan bahan tiga pula. Okey. Apa dia? Langkah yang boleh dilaksanakan ataupun cara yang boleh dilaksanakan ialah pelancaran bulan kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang. Macam itu sahaja. Kita terus ambil kedua-duanya. Nak tambah penanda wacana pun boleh. Selain itu, di samping itu. Tapi sebab kita asingkan kan isi bahan kedua dan bahan ketiga. Jadi kita buat macam mana bahan kedua, berdasarkan bahan kedua. Nak masuk isi bahan ketiga, kita ambil semula berdasarkan bahan tiga. Sebab kalau penanda wacana ni, dia kesinambungan antara satu isi dengan isi lain. Dia macam ada perkaitan. Yang ini dia dah merujuk kepada perbezaan. Jadi kita buat yang baru berdasarkan bahan tiga pula.
Okey, B tak payah huruf besar sebab soalan dia buat huruf kecil saja. Okey. Berdasarkan bahan 3 pula, cara yang dapat dilakukan adalah adalah melalui pelancaran bulan kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang. Okey, dan kempen Kibar Jalur Jalur Gemilang. Noktah. Alright, ini jawapan dia. Okey, sekali lagi seulang, berdasarkan bahan 2, cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa sayang akan negara adalah dengan memberikan sumbangan kepada negara melalui aktiviti kesukanan. Berdasarkan bahan 3 pula, cara yang dapat dilakukan adalah melalui pelancaran bulan kebangsaan. Pelancaran bulan kebangsaan ni kita gunakan huruf kecil sahaja sebab dia merujukkan kata nama, kecuali kalau kita letakkan dia dalam poster ataupun dalam tajuk bagi sesuatu perkara secara khusus. Itu baru huruf besar, huruf pangkal. Tapi kalau dalam jawapan ni kita gunakan huruf kecil sahaja dan kempen Kibar Jalur Gemilang. Jalur Gemilang J huruf besar, nampak ya? J huruf besar, G pun huruf besar. Sebab apa? Sebab merujuk kepada kata nama khas, nama bendera. Okey, dapat kalau kamu tak ni boleh screenshot, boleh tangkap layar. Alright. Dah salin? Air pun dah habis lah. Dia sebab sedap. Sirap ni is the most sedap air in the world. Tak adalah. Okey, lajunya itulah Dania. Sedap boleh kalau jumpa sirap. Kadang-kadang boleh satu cat tu boleh habiskan sekelip mata je. Kalau pergi kenduri ada orang buat air sirap siapa sebuat. Minum je. Bukan makan dulu, minum air sirap je. Ya, dia sebab suka. Okey. Jelas kat sini jawapan nombor 1? Boleh kita tengok tak jawapan nombor 2? Okey, jawapan nombor 2. Okey, nombor 2. Berikan 2 nilai yang terdapat dalam bahan 1. Apa dia? Senang saja. Nilai dia apa? Jati diri, kasih sayang. Nampak? Okey. Yang paling kita nampak dekat sini, jati diri, kasih sayang, cinta akan negara, betul. Okey. Naluri kemanusiaan. Ini yang paling tepat jati diri. Nilai kemanusiaan, betul juga. Kemanusiaan merupakan satu nilai. Okey. Jadi kita ambil, kita tengok balik. Nombor 2 ni dia nak 2 saja. Jadi kita letak 2. Baca balik jawapan nombor 1. Cuba kamu tengok ni, saya dah tunjukkan dari tadi dah. Dari tadi saya tunjukkan nombor 1 ni lepas tu saya baca balik. Berapa kali nak seulang? Ya. Takkan saya nak ulang banyak kali pula. Kamu tengoklah dekat sini. Lepas tu tadi saya dah cakap, boleh tangkap layar. Okey. Nampak? Dah paling dekat dah ni. Paling dekat dah. Saya pun dah ke tepi dah. Habis tu nak saya buat apa lagi? Letak TV dekat kamu. Mestilah tak boleh kan? Alright. Kita tengok seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua, 2 nilai yang terdapat dalam bahan 1. Okey, dengar betul-betul kena dengar tu, pasang telinga apa yang saya nak sampaikan ni. Alright Okey, 2 nilai. Tengok sama-sama, guna warna biru pula. Okey, antara jawapan dia tengok antara nilai. Ni dah paling slow dah. Antara nilai yang terdapat, nampak? Nampak ke tak tulisan? Nampak. Okey. Yang terdapat dalam bahan 1 ialah apa dia? Ialah jati diri. Nak bagi huraian pun boleh. Jati diri iaitu iaitu memperkukuh diri. Apa jati diri tu? Kekuatan.
Okey, kekuatan dalam diri iaitu menerapkan kekuatan dalam diri. Okey, menerapkan aspek kekuatan boleh, nilai kekuatan pun boleh. Nilai kekuatan dan keyakinan. Tambah boleh, tak ada masalah. Nilai kekuatan dan keyakinan. Okey, dalam diri sendiri. Itu maksud dia ada jati diri. Kalau tak ada jati diri, maksud dia tak ada kekuatan, dia lemah. Okey, dalam diri sendiri. Lepas tu nilai yang kedua apa tadi? Kita buat selain itu. Selain itu, nilai kasih sayang. Okey, apa tu ialah? Ni nampak tak ni? Nampak tak? Ialah. Nampak ke tidak? Penatlah. Okey. Selain itu, nilai lain yang terdapat dalam bahan satu ialah kasih sayang. Kasih sayang iaitu kasih sayang apa? Kasih sayang terhadap, iaitu kasih sayang terhadap tanah air. Noktah. Alright, ni jawapan dia. Seulang balik, nombor 2. Antara nilai yang terdapat dalam bahan satu ialah jati diri, iaitu menerapkan nilai kekuatan dan keyakinan dalam diri sendiri. Selain itu, nilai lain yang terdapat dalam bahan satu ialah kasih sayang, iaitu kasih sayang terhadap tanah air. Dah settle. Okey. Kalau nak letak 3, baca soalan. Soalan nak 2. Nak letak 3 suka hati, boleh. Tapi markah untuk 2 nilai sahaja ya. Tengok apa yang soalan nak. Okey, ada soalan lain tak? Dah dapat? Okey. Tak payah tulis nilai jati diri sebab kita dah letak perkataan nilai kat sini. Jadi tak payah lagi. Ialah nilai jati diri. Sebab jati diri tu memang nilai. Lagipun kita dah nyatakan dekat depan tu. Okey, macam tu juga dengan ayat kedua. Selain itu, nilai lain yang terdapat dalam bahasa tu ialah kasih sayang. Tak perlu letak nilai lagi. Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, menyuburkan rasa cinta. Menyuburkan tu menanam, menyemai rasa cinta dalam diri berkaitan terhadap tanah air. Tanah air itu negara lah. Okey, apa kesan dia pada pendapat anda? Jadi jawapan kamu kena buat macam mana? Kena gunakan pada pendapat saya. Okey, pada pendapat saya. Okey, pada pendapat saya, kita tengok pada pendapat saya kesan. Kesan apa? Antara kesan. Kenapa antara kesan? Sebab kita nak cakap kesan yang pertama, isi yang pertama ya. Antara kesan dalam usaha menyuburkan. Kita ambil sikit poin yang dekat atas tu. Okey, poin yang dekat atas tu kita ambil sikit Dalam usaha menyuburkan rasa cinta akan tanah air. Okey, apa dia kesan dia? Adalah dapat meningkatkan. Meningkatkan apa? Meningkatkan semangat patriotik. Okey, adalah dapat meningkatkan semangat patriotik, patriotik dalam diri masyarakat. Okey, nampak ke tidak? Kalau nak bagi huraian dalam diri masyarakat, iaitu sifat tak payah bagi huraian sebab dia tanya apakah, bukan huraikan. Dia tanya apa kan, bagi poin saja. Dalam diri masyarakat. Okey. Kalau nak tambah lagi huraian boleh tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Alright. Okey, ini jawapan yang pertama.
nak masuk poin yang kedua, okey, kita gunakan penanda wacana. Selain itu. Selain itu apa dia? Dapat mewujudkan apa dia? Rasa cinta. Rasa cinta tu macam dia ulang balik. Ya. Poin tu tak boleh. Kita cari poin yang lain. Selain itu, kesan yang diperolehi adalah, okey, kesan lain yang diperolehi adalah dapat mengurangkan apa? Mengurangkan masalah vandalisme dan gangsterisme. Vandalisme dan gangsterisme dalam kalangan remaja. Okey, dalam kalangan remaja. Nota. Vandalisme tu yang suka conteng-conteng bangunan, merosakkan harta benda awam, itu vandalisme. Gangsterisme yang orang contohnya macam pukul-pukul orang, belagak samsing, itu gangsterisme. Okey? Lepas tu meningkatkan kesyukuran. Ya, boleh. Di samping itu, kesan usaha ini juga dapat meningkatkan keamanan dan kemakmuran. Kemakmuran apa? Kemakmuran negara. Kemakmuran negara. Okey, keamanan, kemakmuran tu maksudnya kedamaian lah, suasana yang bahagia, suasana yang tenang. Okey, kemakmuran negara serta mewujudkan semangat apa? Semangat kekitaan yang padu. Gitu jawapan dia. Okey, kita tengok sama-sama dekat sini. Pada pendapat saya, antara kesan dalam usaha menyuburkan rasa cinta akan tanah air adalah dapat meningkatkan semangat patriotik dalam diri masyarakat tanpa mengira bangsa, kaum dan agama. Selain itu, kesan lain yang diperolehi adalah dapat mengurangkan masalah vandalisme dan gangsterisme dalam kalangan remaja. Sebab remaja baru nak meningkat naik, mereka kan kadang-kadang suka nak testing dia orang punya stamina tu, sebab tu jadi gangster. Ataupun dia orang nak testing, dia orang nak cuba kreativiti tapi merosakkan apa? Merosakkan harta benda awam. Okey. Di samping itu, kesan usaha ini juga dapat meningkatkan keamanan dan kemakmuran negara serta mewujudkan semangat kekitaan yang padu. Okey, ini contoh jawapan yang kamu boleh buat. Lain-lain jawapan yang logik boleh diterima ke? Boleh. Tak salah pun. Okey, dah boleh tangkap layar ya jawapan ni supaya mudah untuk kamu rujuk. Okey. Ada apa-apa nak tanya? Soalan lain? Sebelum kita tengok topik seterusnya. Tak ada. Semangat kekitaan tu semangat perpaduan lah dalam diri kita, semangat kekitaan, kita bersatu padu, ya. Itulah dia. Okey. Kita teruskan lagi dengan topik yang seterusnya. Kalau akhirkan ayat dengan akhir sekali. Kalau akhir sekali, ada pendapat guru pakar bahasa yang mengatakan tak boleh diterima. Sebab akhir sekali ni dia merujuk kepada turutan kepada sesuatu perbuatan, kata kerja. Contohnya macam mana? Contohnya macam mula-mula kita hendaklah memasukkan gula ke dalam masakan. Contohnya macam tu. Selepas itu, seterusnya, akhir sekali, masa tu kita guna akhir sekali, dia merujuk pada langkah-langkah ataupun cara-cara. Okey, ada juga pendapat yang mengatakan akhir sekali boleh diterima sebab dia mengikut urutan apa? Urutan isi tu. Jadi sebenarnya boleh diterima. Dia macam itulah. Tak nak guna pun tak apa, nak guna pun boleh. Okey?
Okey, boleh tak guna semangat kekitaan dalam karangan? Boleh, tak salah pun. Semangat kekitaan. Kita, semangat kita, kekitaan ni maksud dia apa? Semangat bekerjasama, bersatu padu. Alright, kita tengok topik yang seterusnya. Topik yang seterusnya adalah berkaitan sintaksis. Senang je. Tadi ada yang dah tanya, mula-mula, Sir, sintaksis ni apa dia? Let's go, kita tengok sama-sama. Okey. Sintaksis. Alright, sintaksis ni apa dia? Sintaksis ni adalah berkaitan ayat. Macam mana kita nak buat ayat? Sebab esok kita nak belajar buat karangan. Jadi kita kena tahu pasal sintaksis dulu. Okey, dalam sintaksis ni dia ada 7 bahagian. Tapi apa yang perlu kamu tahu ialah yang pertama, dalam sintaksis ni dia ada jenis dia ada jenis ayat. Okey, lepas tu dia ada apa? Dia ada ragam ayat. Ragam ayat tu maksudnya dia punya bentuk lah. Ciri-ciri ayat tu. Okey, ada ragam ayat. Dan yang paling utama dia banyak. Ada pola ayat dasar ya. Dalam jenis ayat pun ada banyak. Okey. Yang paling utama ialah yang perlu kamu ketahui, sintaksis ni kita tengok adalah berkaitan ayat. Apa dia? Pembentukan ayat. Maknanya bagaimana sesuatu ayat tu terbentuk. Contohnya kita gabungkan perkataan-perkataan kan. Okey, lepas tu tengok daripada perkataan yang tergabung dia akan membentuk ayat. Dari situlah kita akan nampak apa jenis ayat dia. Okey, apa ciri-ciri ayat dia, apa ragam ayat dia. Okey. Sekarang kita tengok sama-sama. Kita terus buat latihan. Silakan terangkan satu persatu. Okey. Dalam latihan 1 ni, baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kenal pasti subjek dan predikat dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian tulis subjek dan predikat pada ruang yang disediakan. Okey. Dalam sintaksis, perkara yang paling utama ialah dalam ayat kena ada apa? Yang ini semua pernah dengar kan? Dah pernah belajar dah. Masa sekolah rendah pun sebenarnya dah ada topik ni ya. Subjek dan predikat. Okey, dalam ayat kena ada 2 benda ni. Kalau tak ada salah satu, maka dia tidak lengkap sebagai ayat. Kita tak boleh katakan dia sebagai ayat. Okey, subjek ni apa dia? Subjek ni merujuk kepada frasa. Okey, ataupun bahagian ayat yang diterangkan. Okey, bahagian ayat yang diterangkan. Kita nak cerita pasal apa? Ataupun pasal siapa? Jadi itulah subjek. Okey, biasanya subjek ni dia ada dekat mana? Dia ada pada awal ayat dekat bahagian depan ya. Okey. Dalam masa yang sama, subjek ni macam mana kita nak kenal pasti, macam mana kita nak tahu? Subjek ni dia terdiri daripada kata nama. Alright? Semua jenis kata nama, manusia ke, haiwan, objek ataupun tempat dikira sebagai subjek. Okey, predikat ni apa dia? Predikat ni dia partner kepada subjek tersebut. Merujuk kepada bahagian ayat. Okey, dia hadir selepas subjek ya. Predikat ni bahagian ayat yang menerangkan subjek. Okey, bahagian ayat yang menerangkan subjek. Bahagian ayat yang menerangkan subjek. Dan predikat ni dia boleh terdiri daripada 4 golongan kata, 4 jenis perkataan. Apa dia? Dia boleh terdiri daripada kata nama. Okey, boleh terdiri daripada kata kerja. Boleh terdiri daripada apa lagi? Boleh terdiri daripada kata adjektif, kata sifat. Okey, dan juga boleh terdiri daripada kata sendi. Alright, kata sendi nama. Okey. Jadi kita tengok sama-sama. Kita terus tengok contoh ayat. Sebelum tu faham ya, subjek dan predikat ni apa? Subjek tu bahagian ayat yang diterangkan terdiri daripada kata nama sahaja.
Ada dekat awal ayat. Okey, predikat ni bahagian ayat yang menerangkan subjek tersebut. Boleh terdiri daripada kata nama, kata kerja, kata adjektif ataupun kata sifat dan juga kata sendi nama. Alright, kita tengok contoh nombor 1. Nombor 1, Zaidi menyusun perabot di ruang tamu rumah mereka. Apa subjek dia? Subjek dia Zaidi sahaja. Betul Fadil Huda ya. Okey. Zaidi ni merujuk kepada nama orang, kata nama. Lepas tu kita nak bahagian ayat yang diterangkan. Dia nak terangkan pasal Zaidi. Zaidi tu buat apa? Zaidi menyusun perabot di ruang tamu rumah mereka. Okey. Kalau dalam soalan, kamu kena buat macam mana ya? Okey, jap. Ambil. Type je senang. Okey, kalau dalam soalan, dia minta kamu tuliskan ataupun nyatakan subjek dan predikat, kita kena pisahkan dia. Alright? Jadi, subjek dia Zaidi. Jom kita tengok. Okey, subjek dia Zaidi. Kita tulis dekat bahagian kotak yang disediakan tu. Okey, Zaidi. Predikat dia apa? Predikat dia letak dekat bawah lagi satu ya. Kena asingkan. Tak boleh tulis subjek dan predikat tu kamu just buat macam dia punya dinding ni saja. Nampak ni? Ini sebab kita nak asingkan subjek dan predikat. Predikat dia kena bawa semua ke se. Ya, betul. Daripada perkataan menyusun, okey, menyusun perabot di ruang tamu, okey, rumah sampai mereka. Itu dia. Nampak ke tidak? Okey, tak boleh buat menyusun je. Kena ambil keseluruhan frasa ataupun keseluruhan perkataan dalam predikat tersebut. Okey, nampak nampak. Okey, ada apa-apa nak tanya? Subjek dan predikat memang senang, paling senang. Bukannya kita tukar ayat, tidak. Kita cuma cerakinkan saja. Kita cuma ubah saja, kita cuma pisahkan saja. Okey, nak tengok bahagian pembentukan, mana yang ni ke? Tengoklah puas-puas. Tengok ni, dapat dah screenshot ke? 5, 4, 3, 2, 1. Biasanya dalam exam masuk macam mana? Macam ni lah. Macam ni. Untuk kertas 1 bahagian B, bahagian sintaksis, dia bagi ayat, lepas tu dia minta apa? Kenal pasti subjek dan predikat. Dia boleh bagi juga dalam bentuk petikan. Daripada petikan tu kamu kena buat apa? Kamu kena buat tu keluarkan ayat, dalam ayat tu apa subjek dia, apa predikat dia. Letak noktah dekat predikat. Subjek tak payah noktah. Ya. Okey. Seterusnya nombor 2, Susan telah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Syamilah. Apa predikat dia? Alright. Predikat dia Susan. Nama orang huruf besar ke huruf kecil? Ya, huruf besar. Okey, pakai warna apa pula? Susan. Okey, Susan. Susannya. Alright. Predikat dia bermula dengan perkataan telah. Alright. Telah, huruf kecil saja T. Jangan besarkan dia. Okey. Telah menyiapkan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Syamilah. Okey, Cikgu Syamilah. Siap. Cikgu Syamilah tu tak boleh jadi subjek ke se? Tak boleh. Sebab subjek dalam ayat ni Susan. Sekarang ni kita tengok konteks ayat tu. Dia nak cerita pasal apa? Dia nak cerita pasal Susan. Jadi Susan je subjek dia. Predikat kita ambil semua ke? Ya, betul. Ya, ambil semua. Kalau tak buat line, kalau tak ambil separuh, kalau ambil separuh saja tak dapat markah kalau dalam peperiksaan. Dia kena ambil penuh keseluruhan predikat tu. Alright. Soalan yang ketiga, ayat yang ketiga, ayah menaikkan tiang kemah itu sebelum lewat petang. Subjek dia apa? Subjek dia apa? Ayah. Okey. Guna warna lain lah barulah jadi warna-warni di Aidilfitri. Tiba. Okey, ayah. Predikat dia menaikkan tiang kemah itu. Menaikkan tiang kemah itu.
sebelum lewat petang. Okey, noktah. Macam itu saja. Nampak? So kalau tertinggal tiket tolak markah ke? Tak kena tolak hadir. Ya tak tolak markah. Walaupun kita dah biasa ditinggalkan, takkan ditolak lah cerita kita. Ada tak predikat dulu baru subjek? Okey, Alif Firdaus, kalau predikat dulu baru subjek, itu ayat songsang. Ayat yang kita terbalikkan. Contohnya, kalau depan dia bukan kata nama. Contohnya, pada waktu petang, adik bermain di padang. Contoh. Pada waktu petang, pada tu kata nama ke? Bukan kan? Jadi pada tu dia predikat sebenarnya. Itu ayat songsang. Ya. Hai sir. Hai Danish. MRSMB. Kenapa? Kenapa tiba-tiba hai? Kamu pergi mana tadi? Buat kelas untuk tulisan sir. Nak belajar menulis. Orang buat kelas menyanyi ke? Kelas melukis ke? Setakat ni kelas tulisan saya tak pernah buat lagi lah. Warna hijau pula. Ini warna hijau lah. Kamu ingat warna apa? Okey, ajar sajak boleh bayar. Satu kelas RM2. Saya letak harga member-member je. Okey, harga diskaunnya baiknya. Itu warna hitam, ya Allah. Ini warna hijau. Nampak tak? Saya nampak warna hijau. Okey, hijau. Nampak? Hitam dia gelap lagi Okey, seterusnya kita tengok nombor 4. Nombor 4, sang kancil. Kan ada beza ni, hitam. Nampak tak? Tak tahulah apa yang kamu nampak dekat skrin Okey. Sang kancil berjaya memperdaya sang buaya untuk menyeberang sungai itu. Bijak sang kancil ni. Okey, order warna apa? Warna oren. Warna oren. Sat cari warna oren. Warna-warni. Warna oren. Okey. Apa ayat dia? Sang kancil. Sang kancil huruf besar. Okey, sang kancil. Okey. Predikat dia berjaya memperdaya sang buaya. Tak letak sang salah ke salah. Sebab dalam ayat yang asal, dia ada perkataan sang. Berjaya memperdayainya sang buaya untuk menyeberang sungai itu. Kalau dalam peperiksaan kan, ayat sebenar dia ada itu tau. Tapi kamu tertinggal perkataan itu pun salah. Dikira sebagai salah. Tak ada markah ya. Okey, saya rasa macam bukan oren. Yang mana satu oren? Saya pun confused. Okey, ni kot oren. Lah, tak nampak. Okey. Dia banyak sangat pilihan warna ni. Dahsyat ni kot oren. Bolehlah tu. Bolehlah. Okey, seterusnya. Nombor 5. Ciamai telah menghadiahkan sebuah basikal kepada adiknya. Apa subjek dia? Okey, subjek dia apa? Ni kuning bukan, ni oren lah. Kalau kuning, nak tengok warna kuning. Nak tengok ke warna kuning? Ni kuning. Ni kuning. Nampak? 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 Okey, dah lah. Buatlah warna lain. Tak nak dengar cakap kamu. Banyak no dia punya ni. Buat warna pink. Okey, barulah cantik. Hello. Okey, ciamai. Dia punya subjek. Alright, warna apa? Cepat order. Malas tak nak order Okey, warna merah. Bolehlah merah ya. Ciamai. Okey, ciamai. Ciamai dah. Kenapa? Okey, predikat dia telah. Ciamai telah menghadiahkan sebuah basikal kepada adiknya. Nokta. Gitu. Nampak? Warna putih, ya Allah, zikir. Kena bawa-bawa berzikir tu. Okey. Kan warna putih tak nampak satu apa pun. Risau takut mata kecil besar tak nampak ya. Okey, dah? Salin jawapan? Sudah. Okey, jap nak screenshot. Okey, ni jawapan nombor 1. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapan nombor 2. Jap, nombor 2. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, Cun.
Nombor 3. 5, 4, 2, 3, 1. Okey, nombor 4 dan nombor 5. Ini jawapan dia ya. Okey, alright, dapat? Dapat. Okey. Yang lain tu kita sambung esok boleh? Kalau ada 2 subjek, 2 predikat boleh ke? Itu ayat majmuk. Dia kalau subjek predikat ni mesti ayat tunggal je. Tapi boleh je Ali dan Abu contohnya. Kita ada 2 subjek lah tu. Okey. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan pula. Pada hari esok menggunakan nota yang sama. Topik yang seterusnya, okey? Okey, cun. Take care semua, jangan lupa makan. Tadi ditutup. Semoga ceria selalu. Bye bye. Selamat sejahtera semua.